Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi taufik oleh Allah Taala untuk melaksanakan segala kewajipan, kebaikan dan insya-Allah pengajian kita kali ini ialah pengajian usul fiqh level 2 lah istilahnya. Level yang kedua maksudnya. Sebelum ni kita dah selesai mengaji level yang pertama lah, iaitu Kitab Al-Waraqat karangan Imam Haramain rahimahullah ta'ala. Jadi mungkin sebahagian daripada peserta ni mengikutilah pengajian Waraqat tersebut, dan mungkin ada sebahagian yang baru kot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang mungkin yang baru ni mungkin dia dah dah biasa kot dengan ilmu usul fiqh, ataupun kalau ingin mengikuti pengajian Waraqat itu masih ada lah, grup tu masih ada, rakaman masih ada. Lebih kurang dalam 17 rakaman lah. Setiap rakaman sejam lebih kurang sejam, ada yang lebih kurang sikit, lebih sikit. Ada 17 sesi. So siapa yang berminat untuk ikut pengajian Waraqat itu, bolehlah hubungi Ustaz Hafiz Zafarani. Dan yang ni nak kata level kedua tu boleh, cuma tambahan sikit lah daripada level Waraqat tu lah. Bukan nak kata Syekh Hasan Hitu ni lebih alim daripada Imam Haramain, tidak. Maksudnya kitab dia lebih sikit lah. Ada penambahan sikit, tebal sikit lah daripada Kitab Al-Waraqat yang nipis kan. Jadi boleh kita katalah level kedua pun boleh lah kita anggap sebagai level yang kedua. Jadi sebelum saya mulakan, kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Semua ada kitab Semua ada kitab. Harap-harap semuanya ada kitab lah. Kalau tak ada kitab, boleh je ada grup WhatsApp ke? Kalau ada grup WhatsApp, cuma saya tak ada dalam grup WhatsApp tu. Saya tak dijemput dalam grup WhatsApp tu. So siapa yang ada dalam grup WhatsApp tu boleh snap lah. Boleh snap. Bagi yang tak ada kitab tu kan, boleh rujuk lah. Sebab kitab pun susah nak dapat kan. Jadi boleh snap lah bagi peluang yang tak ada kitab tu. Sebab PDF pun ada sebenarnya, PDF pun ada. Kongsi lah, share dalam grup WhatsApp. Siapa yang ada link PDF tu, share lah dalam grup WhatsApp. Dan boleh print pun sekarang ni, pergi kedai photostat, suruh dia print lah, atau print sendiri kat rumah pun boleh. Yang ada Canon RM300 tu pun boleh print tu. Tapi tebal lah, 100 lebih. Berapa ni? 100
133 muka surat. 133 maknanya kalau 13 10 lebih kurang dalam 30 siri, insya-Allah selesai kot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kita mula mukadimah, tengok dalam waraqat lah. Dalam waraqat tu panjang lah mukadimah. Ni kita terus masuk kitab insya-Allah. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi atammal hamda wa akmalahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kepujian tersebut. Wa akmalahu, dan menyempurnakan. Atamma, akmala hampir sama mana dia. RM50, masya-Allah. Beli kat saya RM15 saya jual. Aufahu wa ashmalahu, yang meliputinya dan yang mengandungi, mengandungkannya ataupun merangkumi kesemuanya. Wassalatu wassalamu ala nabihil karim. Selawat dan salam ke atas nabinya yang al-karim ni ada dua makna masyhur, satu makna mulia, satu makna pemurah. Wa rasulihil azim, dan rasulnya yang azim, yang agung lah, yang besar, yang agung. Allazi khutima bihi ar-risalah, yang mana dengannya lah, dengan sebab dia, bahasa babiah, dengan sebab dia dikhatamkan kerasulan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Wa atamma alaina bihi an-ni'mah, dan dialah yang telah menyempurnakan ke atas kita segala nikmat. Wa ridwanullahi ta'ala ala ashabihi al-bararatul kiram, ala asai al-bararatil kiram. Keredaan Allah maksudnya di sini walaupun jumlah dia jumlah khabariyah, tetapi makna dia insya'iyah. Maksudnya khabariyah lafzan dan insya'iyah maknan. Maksudnya doa lah di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi atau keredaan ataupun meredai para sahabat. Sama je daripada awal tadi, hamdalah, selawat, salam, dan juga keredaan itu tadi, maksudnya secara zahirnya jumlah dia jumlah khabariyah, tetapi makna dia insya'iyah. Panjang perbahasan alhamdulillah tu, min haisu insya'i, min haisul khabari, itu panjang maknanya. Sebab apa? Kalau insya'iyah maksudnya kita diperintahkan untuk memuji Allah Ta'ala. Jadi adakah dengan menyebut alhamdulillah itu sudah tertunai perintah memuji Allah? Dengan mengatakan segala pujian itu adalah milik Allah, adakah itu bermakna kita sudah memuji Allah? Sebab kalau dengan makna insya', kita dituntut untuk memuji Allah. Dan kalau kita juga dituntut untuk berselawat dan salam kepada Nabi. Tapi di sini kita kata wassalatu wassalamu ala nabi, maksudnya jumlah khabariyah. Jadi adakah dengan menyatakan jumlah khabariyah itu sudah tertunai tuntutan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima? Boleh ya? Jangan terangah pula. Ini tambahan sajalah. Panjang pembahasan dia, tapi sikit-sikit lah saya sentuh sikit-sikit. Kemudian waman tabi'ahum min a'immatis salafina, dan sesiapa yang mengikuti mereka daripada imam-imam kita yang terdahulu. Al-a'lam, yang alim lah. Jadi maksudnya a'immah ni maksud jamak bagi imam-imam kita lah, ulama-ulama kita, imam-imam kita yang mengikuti para sahabat. Fabi tadhiyatihim, maka dengan sebab, ba tu sababiah, fabi tadhiyatihim, dengan sebab pengorbanan mereka, wa jihadihim, dan jihad mereka, susah payah mereka, wasala ilaina hadzal din, sampailah kepada kita agama ini. Maksudnya agama Islam ni sampai kepada kita dengan sebab pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tanpa mereka melakukan pengorbanan, mungkin kita tak dapat merasai Islam.
wa bida'bihim wa sahrihim ataupun saharihim wa jaddihim wa ijtihadihim, dengan kesungguhan mereka, tidak tidur malamnya mereka, dan apa lagi, kesungguhan lah, semuanya dengan makna yang sama, hampir sama makna dia. Dan susah payah mereka, nuqilat ilaina ulumuhu, dinukilkan kepada kita ilmunya, ala marras sinin, sepanjang zaman, atas berlalunya zaman. Ini pujian lah, mukadimah pujian kepada, biasalah standard tu, puji Allah, selawat Nabi Rasul dan keluarga serta sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna Allahu minal ladzina ya'rifuna li ahlil fadlahum. Ini pun sebenarnya jumlah khabariyah, tapi sebenarnya makna dia insyaiyah maknan. Wa ja'alna maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita minal lazina, daripada orang-orangnya, ya'rifuna li ahlil fadlahum, orang yang mengetahui kelebihan ahli yang mempunyai kelebihan, iaitu ulama lah. Lakuna mimman arafa bi ma'rifati qadrihi ghairahu qadrahu, dan kita menjadi di kalangan orang yang mengetahui, dengan mengetahui kadar yang lainnya, qadrahu, kadarnya, akan kadarnya. Mana kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang benar-benar mengetahui siapakah ulama yang sebenar, siapakah ulama yang benar-benar mempunyai kelebihan dan kadar ilmunya yang sebenarnya. Wa'adana min an nakuna min man bihim yu'rafu qurbu qiyamis sa'ah. Dan kami berlindung daripada menjadi orang yang dengan mereka lah diketahui dekatnya hari kiamat. Maksudnya adalah nanti lepas tu dengan mimman qala fihim rasuluna al-karim alaihi afdalus salatu wa taslim lan taqumas sa'ah hatta yal'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha. Iaitu sabda Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah umat yang terakhir di kalangan umat ini melaknat orang yang awal. So janganlah kita berlindung kepada Allah Ta'ala supaya janganlah kita dijadikan mereka-mereka yang dimaksudkan oleh hadis Nabi itu, yang mana dengan diketahui dekatnya kiamat kerana kemunculan mereka, iaitu orang-orang yang melaknat ulama-ulama terdahulu. Ada berlaku sekarang ni. Sekarang ni dah banyak dah. Alah, PE tu siapa? Imam Syafi'i dia panggil PE. Dah ada dah sekarang ni. Apa, tak perlu ikut ulama. Kita ada Quran hadis. Ikut Quran hadis. Apa-apa ikut mazhab. Hum rijal, nahnu rijal. Mereka lelaki, kita pun lelaki. Zaman sekarang dah ada dah. Cuma kita berlindung lah daripada Allah Ta'ala ni. Doa Syekh Hasan itu dalam mukadimah ni, dia doa supaya jangan jadikan kita golongan tersebut lah, yang mana diketahui tanda dekatnya kiamat tu dengan sebab mereka, iaitu mereka orang yang melaknat ulama-ulama dahulu, memandang rendah, walaupun tak secara terang-terangan pun kadang-kadang memandang rendah, menganggap dia lebih hebat, tak mau ikut. Itu semua termasuk lah tu. So mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita lah. Kita ni siapa? Wa ba'du, fa inna ilma usulil fiqhi min ahammi ulumi syariah makanan. Sesungguhnya ilmu usul fiqh itu daripada ilmu syariah yang terpenting kedudukannya. Mana ilmu usul fiqh itu mempunyai kedudukan yang sangat penting ataupun terpenting di dalam syariat. Wa adaqiha maslakan, dan yang paling adaq maksudnya halus ataupun dalam, daqiq, maslakan jalan menempuhnya, maslaknya ataupun caranya, jalannya.
wa ablaghiha atharan, dan yang paling mendalam kesannya. Yahtaju ilaihi al-faqihu wal mutafaqqih, perlu kepada ilmu usul fiqh itu al-faqih, seorang yang faqih, wal mutafaqqih, dan orang yang mutafaqih. Apa beza dia? Mutafaqih itu orang yang sedang berusaha untuk jadi faqih. Mutafaqih itu orang yang sedang berusaha untuk jadi faqih, dipanggil al-mutafaqih. Bukan buat-buat faqih ya. Boleh juga makna al-mutafaqih itu maksudnya yang buat-buat faqih. Tapi maksudnya di sini orang yang ingin sampai kepada taraf atau darajat faqih itu, sebelum tu dia jadi mutafaqih dululah. Wal muhaddis wal mufassir, begitu juga muhaddis dan juga mufassir perlu kepada ilmu usul fiqh. Ini kata Syekh Hasan itu. Ialah macam mana sebab usul fiqh itu secara bahasa kan kita dapat usul fiqh, iaitu asas-asas kefahaman. Al-fiqhu dengan makna al-fahmu secara lughawi lah, secara bahasa. Jadi usul tu bermaknanya asas ataupun asal. Jadi asas-asas kefahaman. So kalau tak faham, tak ada asas-asas kefahaman, macam mana nak jadi faqih, macam mana nak jadi muhaddis, macam mana nak jadi mufassir. Jadi ilmu usul fiqh ni maknanya penting untuk memahami Quran hadis, untuk istimbatkan hukum. Kalau tak tahu ilmu usul fiqh tu yang cacah merbah tu, celaru. Wabihi tatafawatu aqdarul ulama, dengan sebab ilmu usul fiqh lah berbeza-bezanya kadar ulama itu, maksudnya level-level ulama itulah, taraf-taraf ulama tersebut. Min ahli nazar, daripada ahli nazar, mana orang yang membuat pemerhatian ataupun penelitian. Wal mutasabiqin lidarkil ahkam, dan orang yang mutasabiqin, saling berlumba-lumba, lidarkil ahkam, untuk memperolehi hukum-hukum, minal akhbari was siyari, daripada perkhabaran-perkhabaran dan sejarah-sejarah. Maksudnya khabar Nabi lah, sejarah hidup Nabi lah, kalau hukum itu hukum syariat. Fahuwa al-qanunu al-qawim allazi yu'tamadu alaihi fi istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha. Huwa tu kembali kepada ilmu usul fiqh lah. Al-qanun adalah satu kanun, peraturan. Al-qawim yang menegakkan, yang tegak, yang kukuh. Allazi yu'tamadu alaihi, yang mana dipegang, diiktimad ke atasnya, maksudnya dipegang teguh ke atasnya lah. Fi istinbatil ahkam syariah, di dalam mengistimbat, maksudnya menggali hukum-hukum syar'i, min adillatiha, daripada dalil-dalilnya. Maknanya ini salah satu, kita boleh kata ta'rif pun boleh juga, ataupun ta'rif dengan makna maksud daripada usul fiqh itulah, iaitu satu kanun yang untuk istimbat hukum-hukum syarak. Itu highlight kat situ, itulah ilmu usul fiqh, iaitu al-qanun al-qawim allazi yu'tamadu alaihi fi istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha, suatu peraturan, satu metodologi, suatu kaedah yang kukuh untuk menggali hukum-hukum syarak. Wad dustur salim, dan sistem yang selamat, ataupun dustur dengan qanun sama je. Dia panggil ataf tafsir lah, ataf tafsir. Wad dustur salim, dan juga sistem yang selamat, allazi yurja'u ilaihi fi ahkamiha wa dhabtiha, yang mana dikembalikan kepadanya fi ihkamiha, di dalam menghukumi. Ihkam maksudnya menghukumi. Ahkam lain, ahkam jamak hukum. Kalau ihkam jamak, maksudnya masdar bagi ahkama yuhkumu ihkaman, maksudnya menghukumi. Wa dhabtiha, dan ukurannya ataupun dhabitnya lah. Maksudnya di situlah diukur, dengan ilmu usul fiqh itulah diukur segala hukum-hukum itu. Waqad aktsara al-muallifun qadiman wa hadithan, sungguh muallif-muallif
telah memperbanyakkan, sama ada yang qadim ataupun yang hadis, yang dahulu ataupun yang sekarang, minal kitabati, di dalam penulisan, fihi, pada ilmu usul fiqh. Mohon doa menghafal pelajaran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammimna minka bil khair. Banyak doa ada, boleh baca. Saya lupa nak baca doa mula-mula tadi, sorry. Waqad aktsara muallifun qadiman wa hadisan minal kitabati fihi bimanahija, dengan manhaj-manhaj, cara-cara al-mukhtalifatin mutabayinatin, bermacam-macam dan berbeza-beza. Maksudnya ramai penulis ulama-ulama yang menulis tentang usul fiqh, sama ada ulama dulu atau sekarang ini, dengan manhaj ataupun cara, manhaj tu cara atau metodologi yang mukhtalifah, yang berbeza-beza, yang bermacam-macam, mutabayinah, yang berbeza-beza. Wa asalibi muta'addidatin mutafawidatin, dengan uslub-uslub, maksudnya ibarat-ibarat, muta'addidatin yang berbilang-bilang, mutafawidatin yang bermacam-macam, sama je lah. Ni atau tafsir semua. Faminhum al-mushib, di kalangan muallif tersebut ada yang al-mushib, yang memanjangkan, wal mutnib, dan juga sama mushib mutnib, maksudnya yang mengarang kitab panjang-panjang lah, ya, 4 jilid, 3 jilid. Faminhum al-mujiz wal mukhtasir, dan di kalangan mereka ada yang meringkaskan dan samalah, mujiz dengan mukhtasir itu yang meringkaskan. Nak baca mushab, mutnab, mujaz, mukhtasar pun boleh, cuma kena takdirkan lah. Maksudnya faminhum man alafal mushab, kalau nak takdirkan boleh faminhum man alafal kitab al-mushab, kitab yang panjang, yang dipanjangkan. Al-mutnab pun boleh, tapi di sini kan faminhum, jadi mushib dia isim fa'il. Mushib, mutnib, minhum, mujiz, ala mukhtasir, orang yang meringkaskan. Waqad katabtu fihi al-adida minal kutub, sungguh aku sendiri telah pun menulis pada ilmu usul fiqh itu al-adid, beberapa bilangan, minal kutubi, daripada kitab-kitab, baina ta'lifi wa tahqiq, antara mengarang dan mentahqiq. Kalau ta'lif tu maksudnya dia karang sendirilah, dia sendiri yang menyusun. Ta'lif tu lebih kepada menyusun. Wa tahqiq, dan ada kadang-kadang dia mentahqiq kitab. Dia mutaakhirin ni, zaman sekarang apalagi muasirah lah, kadang-kadang ada tesis PhD pun dibuat dengan mentahqiq kitab. Maksudnya kitab-kitab yang dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk makhtutat, tulisan tangan yang asal itu ditahqiqkan, maksudnya dicetak dalam kitab, cetakan yang sekarang ni lah, yang berkomputer ni. Maka di situ mentahqiqkan kita, ada ilmu tahqiq kitab tu, ada satu bidang ilmu lah. Jadi dia akan mentahqiqkan kitab dengan apa ni, merujuk kepada beberapa nuskhah makhtutat yang ada lah. Yang rajin banyak lah. Kalau yang simpelnya satu makhtutat je dia jumpa, dia tahqiq je. Tapi kalau yang rajin dia cari makhtutat, mungkin ada di Mesir, mungkin ada di Yaman, mungkin ada di Baghdad, mungkin ada di Turki, mungkin ada di Arab, Saudi. Jadi daripada makhtutat itu, manuskrip tulisan tangan tu, maka ditahqiq, dicetak kitab lah. Kalau al-khulasah ni maknanya taklif dia lah, disusun. Maksudnya biasanya taklif tu maknanya ilmu tu kan dah lama dah, ilmu usul fiqh ni dah lama, maka dia hanya menyusun sajalah. Itu dipanggil muallif. Boleh ke bertanya dalam pengajian atau di akhir pengajian? Saya tak kisah nak bertanya di awal ke, di tengah ke, di akhir. Cuma kalau di tengah-tengah pengajian tu, tanya yang berkaitan dengan apa yang dibaca.
Jangan tanya benda lain, kan? Tengah kita baca ni, tiba-tiba dia tanya, ya Allah Ta'ala bertempat ke tidak? Sudah. Luar daripada tajuk. Jangan tanya. Kalau nak tanya tengah pengajian, saya tak kisah. Boleh. Tapi tanyalah, tak faham ibarat ke, ataupun tak faham mufradat ke, itu tanya yang berkaitan lah. Apa yang saya sedang terangkan, tak faham kan. Mungkin saya guna istilah-istilah yang tak pernah dengar. Sebab saya mungkin dah terbiasa guna istilah tu. Tapi kalau nak tanya selain daripada yang berkaitan, tunggu akhir. Kalau nak tanya benda yang selain daripada yang berkaitan dengan apa yang sedang kita baca ni, tanya di akhir lah. Sebab nanti dia tak berlaku istitradat ataupun penyimpangan yang jauh. Saya ni pantang tanya, kadang-kadang soalan favourite tu saya pergi jauh, saya jelaskan. Tapi tak ada kaitan pun dengan benda ni. Boleh je tanya di tengah-tengah pengajian. Tapi yang di tengah tu tanya yang berkaitan. Yang sedang dibaca, tanya. Kalau nak tanya yang lain, tunggu di akhir. Tak ada masalah. Boleh jangan marah tau. Yang mengajuk lah, tak bel lah macam ni. Jadi taklif dan tahqiq. Kemudian wasyarhin wa ta'liqin, dengan syarah dan ta'liq. Ada kadang-kadang dia mensyarahkan kitab-kitab ulama dulu, atau dia membuat ta'liq lah, membuat ta'liq, membuat nota kaki. Ta'liq tu maksudnya nota kaki. Nak kata hasyiah pun boleh. Illa annani wajadtuha, melainkan sesungguhnya aku mendapatinya. Maksudnya aku mendapati kitab-kitab para ulama ni la tafi, tidak mencukupi, bihajatin kathirin minal mubtadi'in li kibariha, tidak memenuhi kehendak kebanyakan daripada orang-orang yang bermula ingin belajar usul fiqh. Mubtadi'in tu orang yang mula-mula nak belajar lah. Li kibariha, kerana tebal sangat kitab. Au istiqsa'il ibaratnya, ataupun susah dia punya ibarat-ibarat dia. Ataupun au istiqsa'i ibaratiha, atau kerana susahnya ibarat-ibarat dalam kitab tersebut. Walizalika, maka oleh sebab yang demikian itu, kerana kitabnya tebal-tebal, tak mampu dibaca oleh mubtadi'in, ibaratnya pun susah-susah gila, mughlaq dan sebagainya. Ra'aitu kitabata hazihil khulasa, maka aku berpendapat. Ra'aitu maksudnya melihat, tapi di sini berpendapat lah. Aku berpendapat untuk menulis kitab ini, iaitu al-khulasa. Mubalighan fil ikhtisar, bersungguh-sungguh di dalam keringkasan. Maksudnya aku menulisnya dengan sangat ringkas. Cuba dengan sedaya upaya untuk menulis secara ringkas. Ala tariqati imami hazal fan, imamil haramain rahimallahu ta'ala, fi kitabihi al-waraqat. Nampak tu? Dengan cara dan mengikut jalan, ala tariqah maksudnya mengikut cara, mengikut jalan imam hazal fan, maksudnya imam bagi bidang inilah. Antara imam di dalam bidang usul fiqh ni antaranya Imam Haramain. Cuma kalau dalam kitab-kitab mutaakhirin lah, biasanya kalau sebut al-imam itu dalam ilmu usul fiqh, yang dimaksudkan ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang dimaksudkan itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau sebut al-imam sahaja. Tapi ini disebut maksudnya ala tariqati imami hazal fan, imamil haramain, maksudnya salah seorang daripada ulama yang diikuti lah. Imam tu ulama yang diikuti. Dalam bidang usul fiqh ni kan, kitab dia waraqat kan masyhur. Fi kitabihi al-waraqat, maksudnya di sini sebagaimana ringkasnya kitab waraqat, sebegitulah aku cuba untuk menulis kitab seringkas macam waraqat. Allati damantu hadhil khulasah ruhaha, yang mana aku mencampurkannya, menggabungkannya, hadhil khulasah, kitab khulasah ini, ruhaha, roh kitab waraqat tersebut. Tu dia. Maknanya dia ambil roh daripada kitab waraqat tu, dia campurkan dalam kitab ni. Ini majaz lah. Kitab ada roh ke Ustaz? Nanti kan pening pula kita pilih kitab ada roh. Ini bid'ah ni, kitab ada roh ni. Maknanya pati intisari daripada kitab waraqat itu, aku masukkan dalam kitab ni lah.
multaziman manhajahu fil ikhtisar. Multaziman maksudnya berpegang, melazimi. Manhajahu, manhaj atau metodologi Imam Haramain fil ikhtisar, di dalam ringkasnya kitab. La ibaratahu, bukanlah aku tiru sebiji-sebiji ibarat dia. Maksudnya bukan aku ambil ibarat kita Haramah, kata Waraqat tu aku salin masuk dalam kitab ni, tak ada. Ringkas dia tu. Maknanya metod dia ringkas tu yang aku ambil. Kata dia lah, fi siyaratil afkar, la ibarati fi siyaratil afkar, bukanlah mengambil ibarat dia di dalam sirat-sirat afkar, iaitu pemikiran-pemikiran, bentuk-bentuk pemikiran. Maksudnya tak adalah sebiji aku ambil daripada Imam Kitab Waraqat tu. Tak namanya mengarang kitab namanya kan. Meniru lah tu. Maksudnya yang diambil tu manhaj yang ringkas tu saja. Manhaj yang ringkas. Dia akan bahas dengan bahasa di sini lah, dengan cara di sini. Rajian Allah Ta'ala, aku berharap kepada Allah Ta'ala, an akuna qad asabtu fima ilaihi ramaitu. Aku berharap kepada Allah Ta'ala adanya aku ini telah mendapat apa yang telah aku lemparkan. Maksudnya usaha yang telah aku kerahkan dalam menulis kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya. Fa in kana kadzalik fahuwa minallahi fadlun. Kalaulah begitu, adanya begitu, maka dia daripada Allah itu sebagai satu fadl, kelebihan. Maksudnya kalau Allah terimalah aku punya, maksudnya apa yang aku buat ni memang betul-betul memenuhi kehendak Allah Ta'ala, ikhlas kerana dia, maka itulah fadl daripada Allah Ta'ala, kelebihan daripada Allah Ta'ala. Wa minni in sahat an-niyatu syukrun. Dan daripada aku jika benar niat, itu sebagai satu syukur. Maksudnya dari sudut aku bersyukurlah kepada Allah kalau benarlah niat aku itu. Wa illa, kalau tidak, fa as'aluka rabbi bi'azimi qadrik. Kalau tidak, maka aku memohon kepadamu, wahai Tuhanku, yang dengan keagunganmu, keagungan kudrahmu, wa jalili hilmika, dan kebesaran atau keagungan hilm. Hilm ni bersifat tidak mudah marah. Hilmun itu sifat yang tidak mudah marah. Wa sa'ati maghfiratik, dan keluasan keampunanmu, antaghfirali, supaya engkau mengampunkan aku, makana minni min khata'in ma qasadtuhu. Min khata'in ma qasadtuhu. Sekiranya ada kesalahan yang mana aku tidak sengajakannya. Maksudnya, ya Allah, kalau dalam kitab ni ada kesilapan-kesilapan, kau maafkanlah aku. Aku tak berniat pun nak tulis salah-salah. Kalau tersalah, maafkanlah aku. Au zalalin ma ta'ammattuhu, ataupun kegelinciran yang aku tidak berpegang kepadanya. Maksudnya aku tak sengajakannya, sama jugalah. Qasadtuhu, ta'ammattuhu, sama. Wa anta rabbu alam bin nawaya, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang lebih mengetahui akan niat-niat. Wa akramu man ajzala, dan yang paling pemurah di dalam menganugerahkan segala pemberian. Ala ghairi istiqaqi lis-sa'il, yang mana tidak berhak pun bagi orang yang meminta, fil ataya, di dalam pemberian. Maksudnya kita ni, dia nak kata kita tak ada hak pun nak minta apa-apa daripada Allah Ta'ala. Semuanya Allah bagi kan. Untuk mengarang kitab ni pun taufik daripada Allah Ta'ala. Semuanya daripada Allah. So kita nak minta apa lagi kat dia? Tak berhak pun kita nak minta apa. Tapi dari sudut tu lah. Tapi dari sudut lain kan Allah Ta'ala suruh kita minta kan, ud'uni astajib lakum kan. Mintalah kepada aku akan perkenankan. So sebenarnya kita ni, dia nak kata kita ni tak berhak pun nak minta apa-apa daripada Allah Ta'ala kan. Sebab apa? Apa yang kita lakukan pun daripada Allah Ta'ala. Taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Kekuatan, kemampuan daripada Allah Ta'ala. Tanpa Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, taufik dan sebagainya, kita tak boleh buat apa. So kita nak minta apa sebagai balasan? Kita tak berhak pun sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala tu, dia maha pemurah. Dia akan bagi. Dia akan bagi kita minta. Dia suruh kita mintalah kat dia. Abu Abdullah Muhammad Hasan Hitu. Abu Abdullah dia punya kunyah dia, nama dia Muhammad Hasan Hitu. Ditulis pada hari Rabu 27 Zulkaidah 1423, iaitu bersamaan dengan 29 Januari 2003. Lepas tu Stadt Gross Germany, tak tahu benda tu.
Itu muqaddimah musannaf atau muqaddimah kitab. Masuk surat 8. Muqaddimatun mujizatun fi ilmi usulil fiqh. Ini menarik ni. Muqaddimah yang ringkas pada ilmu usul fiqh. Lam yakun ilmu usulil fiqhi allazi nadrusuhu al-yawm fi wad'ihi al-hali ma'rufan fi sadril Islam. Tidaklah ilmu usul fiqh itu yang mana kita mempelajarinya hari ini dalam keadaan dia sekarang ini ma'rufan fi sadril Islam, diketahui di awal-awal Islam. Maksudnya ilmu usul fiqh ni bid'ah lah. Ilmu yang bid'ah adalah mustahdasah. Ilmu yang dicipta, yang dibuat. Bid'ah, tapi bid'ah sanah, bahkan mungkin bid'ah wajibah. Idh lam yakun as-salafu min as-sahaba wa tabi'in wa ghairihim mimman kana fi sadril awal bihajatin ila qawa'idih. Kerana lam yakun, tidaklah adanya as-salafu, golongan salaf, minas sahabati wa tabi'in wa ghairihim, di kalangan sahabat, tabi'in dan selain mereka, mimman kana fi sadril awal, daripada mereka-mereka yang berada di awal-awal Islam, bihajatin ila qawaidihi, berhajat kepada kaedah usul fiqh. Maknanya dulu tak perlu. Sahabat kan sebelum ni kan dalam warakat saya beritahu. Ni dia beritahu. Maknanya sahabat tak perlu kepada ilmu usul fiqh. Tak perlu. Lima kana indahum minal malakati al-lughawiyah as-salimah allati yastati'una biwasitatiha idraku kulli qawaidil mustafadati minal lughah. Lima kana, kerana adanya mereka, indahum, di sisi mereka, minal malakati, daripada malakah. Malakah ni apa kita kata, bakat semula jadilah. Al-lughawiyah secara adalah yang bangsa lughah atau bahasa, mana dari sudut bahasa. As-salimah, yang selamat. Allati yastati'una, yang mana mereka mampu biwasitatiha, dengan perantaraan kemampuan lughah yang semula jadi yang ada pada mereka itu, idraku kulli qawaidihi, memperolehi setiap kaedah-kaedahnya, al-qawaiduhu al-mustafadatu minal lughah. Biwasitatiha, yastati'una biwasitatiha idraku kulli qawaidihi, mengidrak segala qawaidnya, al-mustafadati minal lughah, yang diambil faedah daripada lughah. Maksudnya dalam ilmu usul fiqh ni ada salah satu pembahasan dia tentang pembahasan bahasa, tentang lughah. Maka sahabat-sahabat tak perlu kepada pembahasan tersebut. Pasal apa? Dia sendiri sudah memiliki malakah semula jadi. Dan dalam bahasa Arab, maksudnya Al-Quran itu memang diturunkan dengan bahasa mereka ketika itu. So mereka tak perlu belajar kaedah lughah dalam usul fiqh, tak perlu. Fakama kanu ya'rifuna anna al-fa'ila marfu'un bis-saliqah, kanu ya'rifuna anna ma wudi'at lil umum. Fakama, seperti mana, kanu adanya mereka, ya'rifuna, mengetahui, anna al-fa'ila, sesungguhnya fa'il, ni dalam ilmu nahwu, marfu'un, dibaca rafa', bis-saliqah, dengan saliqah, maksudnya dengan semula jadi, dia tahu. Maknanya dia bercakap kan. Dia bercakap. Ilmu nahwu datang kemudian. Orang ketika zaman Nabi, orang dah bercakap dah bahasa Arab. Ilmu nahwu tak keluar lagi. Jurumiyah tak keluar lagi. Ibnu Aqil tak keluar lagi. Tapi dia orang dah bercakap dah bahasa Arab. Maknanya nahwu itu mengkaji mereka punya percakapan, lalu dibuat ilmu nahwu. So mereka tak perlu belajar, kalau fa'il hukum dia marfu', dibaca rafa' dengan kalau isim itu isim zahir yang mufrad dengan dhammah, tanda rafa' dia dhammah, tak perlu. Kanu, maka mereka juga ya'rifuna, mengetahui, annama, sesungguhnya lafaz ma itu wudi'an lil umum, diletakkan untuk keumuman. Wa annaha tusta'malu fi ghairil aqili haqiqatan, sesungguhnya lafaz ma itu digunakan pada sesuatu yang tidak berakal secara hakikat. Wa fil aqil majazan, dan digunakan ma itu kepada yang berakal sebagai majaz, kiasan. Biasanya ma untuk yang ghairu aqil dan man itu untuk aqil lah. So tapi kalau ma digunakan untuk yang berakal, itu majaz.
Mereka tahu, mereka tak perlu belajar benda ni. Kita lah kena belajar. Wahakaza kullu ma kana mustafadan minal qawaidil usul al-mabniyah 'ala al-lughah. Begitulah seterusnya setiap apa yang dia diambil faedah daripada kaedah-kaedah usul yang terbina atas bahasa. Maknanya apa yang dibahas di dalam ilmu usul fiqh ini yang membahas tentang bahasa lah, iaitu umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Kemudian apa lagi? Hakikat, majaz. Itu semua yang pembahasan lughah. Maka sahabat tak perlu. Pasal apa? Mereka secara semula jadi sudah memahami perkara tersebut. So tak perlu belajar lah. وَمَا يُقَالُ فِي إِدْرَاكِهِمْ لِقَوَاعِدِهِ الْلُغَوِيَّةِ يُقَالُ فِي إِدْرَاكِهِمْ لِقَوَاعِدِهِ الْأُخْرَى. Apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang dikatakan fi idrakihim liqawaidil lughawiyah, di dalam idraknya mereka, perolehan mereka, liqawaidihi al-lughawiyah, di dalam kaedah-kaedah bahasa, yuqalu fi idrakihim, dikatakan juga yang sama, fi idrakihim, di dalam perolehan mereka, liqawaidihil ukhra, dengan kaedah-kaedah yang lain. Maksudnya dari segi bahasa pun mereka begitu, dari segi lain pun mereka begitu juga. Faham Maksudnya mereka tak perlu belajar benda tu. Faqad kanu ya'lamuna bid-darurati annal ijma'a hujjatun. Sungguh mereka telah mengetahui, adanya mereka mengetahui secara daruri annal ijma'a hujjatun. Sesungguhnya ijma' itu adalah hujjah. Kesepakatan itu adalah sebuah hujjah. Mereka tahu. Wa annal qiyasa hujjatun. Sesungguhnya qiyas itu satu hujjah. Walam yakunu bihajatin, dan tidaklah mereka itu berhajat lidirasati mabahisis sunnah, berhajat untuk pembahasan sunnah, belajar tentang pembahasan sunnah. Masalah contohnya, li'annahum, kerana sesungguhnya mereka la wasitata bainahum wa baina Rasulillah SAW, kerana tidak ada perantaran antara mereka dan Rasulullah. Rasulullah depan mata. Rasulullah depan mata. So tak perlulah nak bahas bab sunnah. Bab sunnah ni dibahas apa? Contohnya dibahas sunnah yang dimaksudkan di sini, apa makna dia. Kemudian sunnah yang mutawatir, apa dia. Sunnah yang ahad, apa dia. Hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', muttasil, munqati', mursal, segala macam. Tak perlu. Sanad-sanad tak perlu. Sebab apa? Dia dengan Nabi depan mata. Nabi dia, Nabi ada depan mata dia. Apa benda tanya Nabi dia, tak perlu. Ni sanad ni dhaif ke? Ya Rasulullah, kaul kau ni dhaif ke sahih? Tak perlu. Pasal apa? Nabi depan mata. Nak bahas bab sunnah buat apa lagi? Apa-apa tanya Nabi, itu je. Ya Rasulullah, betul ke? Tapi kalau kita dalam usul fiqh kan ada pembahasan ilmu mustalah hadis, dia diambil tapi dari sudut bagaimana nak mengetahui. Kalau dalam kitab Waraqat itu ringkas je lah, tapi kalau dalam kitab As-Sunnah yang sebenarnya pembahasan sunnah dalam usul fiqh, contohnya dalam Bahrul Muhit Imam Zarkashi, memang kat sejilid juga dia dibahas tentang sunnah saja. Segala-galanya dibahas di situ sunnah. Ilmu usul fiqh kan saya dah beritahu sebelum ni, ilmu usul ni dia ilmu alat yang menggabungkan usul bagi kesemua. Usul tafsir, usul hadis, usul lughah, semuanya dibahas di dalam usul fiqh. Jadi kalau pembahasan tentang sunnah tu habis semua dibahas. Hadis mutawatir, hadis ahad, hadis marfu', hadis mauquf, hadis mursal, semua dibahas. Sahabat tak perlu bahas. Sebab apalah Nabi depan mata dia nak bahas apa lagi. Kita maknanya orang yang jauh daripada zaman Nabi, perlulah pembahasan sebab nak tahu betul ke hadis ni hadis Nabi. Betul ke hadis ni Nabi yang cakap. Maka perlu ada pembahasan tentang sunnah ataupun mustalah hadis. Fama sami'uhu minhu lazimahum al-amalu bihi. Apa yang mereka mendengar daripada Nabi, lazimlah bagi mereka untuk mengamal dengannya. Duna khilafin au niza'in. Duna khilafin au niza'in. Tak perlu nak khilaf-khilaf, tak perlu nak berdebat-berdebat. Rasulullah ada depan mata. Tak puas hati tanya Rasulullah, ya Rasulullah, betul ke tak betul? Boleh ke tak buat benda ni? Illa annahu lammat tasa'at raq'atul Islam. Kecuali sesungguhnya tatkala berkembangnya Islam,
berkembangnya Islam. Wa dha'ufat al-malakatu al-lughawiyah. Malakah lughawiyah maksudnya kebolehan semula jadi penguasaan bahasa Arab itu menjadi semakin lemah. Ihtajal al-ulama'u li tadwinil qawaidil mabniyah 'alaiha. Maka perlulah ulama-ulama mengarang kaedah-kaedah yang terbina ke atasnya, ke atas bahasa. Biasalah bahasa ni bila dah zaman seterusnya, kalau tak percaya cuba baca sejarah Melayu Tun Sri Lanang, cuba baca. Siapa boleh faham, saya respect. Bahasa Melayu sini bahasa lama zaman Tun Sri Lanang punya, kalau boleh baca kita pun baca pun tak faham. Sebab tu dia berubah. Bahasa ni dia berubah-ubah. Bahasa Arab tu dah berubah apabila orang ajam masuk Islam, satu dunia masuk Islam, bercampur-campur budaya, culture, bahasa, pemikiran, semuanya bercampur-campur. Akhirnya bahasa yang asal pun lama kelamaan dia menjadi pudar. Bila matinya para sahabat, meninggalnya para sahabat tabi'in, akhirnya bahasa itu sendiri dah berubah. Orang yang orang Arab yang bercampur dengan masyarakat ajam tu, akhirnya bahasa pun bercampur-campur akhirnya. Maka hilanglah asal benda tu, maka ulama terpaksalah mengarang kaedah-kaedah untuk memelihara kaedah lughah yang asal itu yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in. Walamma talat al-masafatu bainan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bainal ajyalil mutatabi'ah. Dan tatkala talat masafah, panjangnya jarak, maksudnya jauhnya jaraklah di antara Nabi dengan generasi yang seterusnya. Mutatabi'ah tu yang bersilih bergantilah. Maknanya lepas zaman Nabi wafat, sahabat dah tak ada, tabi'in dah semua tak ada, tinggal tabi'in, lepas tu seterusnya. Maknanya semakin lama semakin jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ wasara al-hadisu yunqalu biwasitatil ruwat. Maka jadilah hadis itu dinukilkan dengan perantaraan ar-ruwat, maksudnya perawi-perawi hadis. Ihtajal ulama'u li tadwinil mabahisi. Maka di situ perlulah ulama untuk mengarang pembahasan-pembahasan allati tubhatsu fi ahwalir rijal, yang mana dibahas padanya keadaan-keadaan rijal, maksudnya perawi-perawi hadis. Ini panjang kalau nak bahas ni. Wallati tumayyizul haditsus sahih minad dhaif, yang mana akan membezakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif. Wahia mabahisus sunnah fi ilmil usul, iaitu pembahasan sunnah dalam ilmu usul fiqh. Wallati tatawwarat ila an sarat fannan mustaqillan, yang mana akhirnya berkembang. Tatawwarat yang berkembang, ila ansarat akhirnya jadi fannan mustaqillan, satu bidang yang tersendiri. Wahwa ilmul mustalahil hadis, iaitu ilmu mustalah hadis. Mana ilmu usul fiqh itu maknanya kita ilmu yang mengkaji bagaimana untuk mengistimbat hukum, kan? Macam mana nak keluarkan hukum. So daripada mana kita nak ambil hukum tu? Daripada dalil lah. Dalil dia, apa dalil dia? Quran, hadis. Okey, maka di situ perlu dibahas hadis itu. Betul ke ni hadis Nabi? Sahih ke, hasan ke, dhaif ke hadis ni? Maka macam mana nak tahu? Perlu dikaji sanad dia. Perlu dikaji sanad, iaitu rantaian perawi sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada imam yang meriwayatkan hadis sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perawi yang ada dalam silsilah sanad tersebut. Maka setiap perawi itu dikaji. Adakah memang betul-betul sanad itu muttasil, maksudnya bersambung daripada satu perawi ke satu perawi yang lain, maksudnya dia betul-betul mendengar mubasyaratan, maksudnya face to face lah. Orang sekarang kata memang dia betul-betul dengar dengan, atau kata empat mata bertemu, empat mata lah apa istilah dia. Dia dengar betul. Lepas tu yang tu pula dengar betul daripada yang atas dia dengar, maknanya betul-betul sanad itu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikaji. Nak kaji ilmu tentang bersambung atau tidak sanadnya, muncul satu, bukan saja bidang ilmu mustalah hadis, ada lagi ilmu dia panggil ilmu tabaqat. Ilmu tabaqat, iaitu yang mana ulama ni kerja dia mengkaji tentang perawi saja. Contohnya yang masyhur kitab Tabaqatul Kubra Imam Ibn Sa'ad. Ini dikaji, maknanya sahabat itu sampai bila dia paling akhir sekali sahabat meninggal, bila.
Yelah, nak diketahui lah, mana tahu kalau ada orang tu kata aku dengar sahabat ni riwayatkan hadis. Dia lahir bila? Sahabat tu mati bila? Ini kena tahu. Kena perlu ada sezaman. Maknanya orang yang katalah dimeriwayatkan daripada sahabat tu, mesti dia pernah hidup sezaman dengan sahabat. Kemudian yang seterusnya lah, tabi'in. Okay, tabi'in yang akhir zaman tabi'in tahun bila? Tabi'in yang terakhir sekali meninggal bila? Kemudian tabi'in, itu dia panggil ilmu tabaqat. Itu bukan senang tu nak. Saya ada lagi beberapa kitab tabaqat di sini, nak kaji generasi demi generasi. Kemudian tu dari sudut nak tahu tarikh lahir dia bila, meninggal dia bila. Lepas tu dari sudut pernah ke dia ni bertemu atau tidak, itu perlu lagi ilmu yang lain lagi. Dia panggil ilmu rijal, ilmu jarah wa ta'dil, untuk mengetahui kesiqahan, kejujuran ataupun bagaimana perawi itu orang yang jujur, adil, dipercayai atau tidak. Kemudian dari sudut hafalan dia kuat ke lemah ke, atau dia ni pembohong ke atau macam mana. Ada ilmu lagi namanya al-jarhu wa ta'dil. Itu bahas tentang rawi, mengumpat rawi je dalam ilmu tu. Mengumpat yang dibenarkan. Ada, saya ada kitab Tarikhul Kabir Imam Bukhari, dan itu ada 40,000 perawi punya, biodata punya kritikan. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Imam Ibn Hibban, kitab As-Siqat. Berlambak-lambak kat rumah saya kitab, separuh rumah ni kitab saya hadis je. Ilmu hadis yang paling banyak sekali, yang paling banyak cabang dia, dan paling kitab dia semua berjilid-jilid. Itu bukan senang tu. Ilmu hadis ni banyak. Fiqhul matan hadis, kemudian fiqhul hadis, kemudian rijal, jarah wa ta'dil, ilal hadis, waribul hadis, mustalah hadis, macam-macam. Ilmu hadis ni yang paling luas sebenarnya. Paling banyak kitab, habis duit kat ilmu hadis, kitab hadis. Itu bukan senang. Tapi asalnya itu usul fiqh lah. Ilmu usul fiqh yang mula-mula bercakap tentang masalah hadis ni. Sebab mereka nak ambil hukum, nak keluarkan hukum, mereka perlu kepada dalil, iaitu hadis. Maka mereka kaji dulu hadis ni sabit ke tak sabit, dhaif ke atau sahih, baru dia boleh keluarkan hukum. Kalau hadis tu tak sabit, dhaif dan sebagainya, mardud, maka tak boleh. Dia kena cari dalil lain. Maka untuk menilai hadis tu, dia perlulah kepada ilmu-ilmu ni semua. Kalau muhadis kadang-kadang dia bahas saja bab-bab ni, tapi dia tak sampai tahap boleh istinbat hukum. Dia tak sama. Sebenarnya setiap mujtahid itu mesti muhadis, tapi kalau setiap muhadis tu belum tentu dia mujtahid. Wa hakaza yuqalu fi jami'il mabahisil ilmil usul, dan beginilah yang dikatakan pada keseluruhan pembahasan ilmu usul, kama yuqalu fi jami'i ulumis syari' al-mustahdatsah. Seperti mana yang dikatakan kepada semua ilmu-ilmu syariat yang mustahdatsah, yang barulah. Semua ilmu tajwid pun tak ada zaman Nabi kan. Ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sarraf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu usul fiqh, ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis. Semua ilmu ni tak ada zaman Nabi. So, apa yang dibahaskan di sini sama saja pembahasannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maknanya kenapa perlunya ilmu tersebut? Kerana inilah sebab dia. Cuma dari sudut yang berbeza-beza lah. Kalau ilmu nahwu sarraf, pembahasan dia tentang bahasa lughah. Kalau ilmu mantik, tentang pemikiran yang betul. Kalau ilmu usul tafsir, bagaimana nak mentafsir dengan betul. Ilmu usul hadis, pembahasan tentang hadis. Macam-macam lah. Semua ilmu tu ada dia punya subjek-subjek dia tersendiri. Dan semua ilmu tu mustahdatsah, tak ada wujud zaman Nabi, tak ada. Tak ada dia zaman Nabi sama. Ya sahabat, malam ni kuliah fiqh, jangan lupa malam esok kuliah akidah, dan lusa kuliah tafsir. Tak ada zaman Nabi. Nabi itulah mana menyampaikan agama itu ikut keadaan. Nabi lah yang akan menerangkan. Nabi sendiri, sebab Nabi itu sendiri kan pembawa dalil, sumber dalil. Maka zaman yang seterusnya itulah yang mengkaji apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ bidang-bidang ilmu ni bukan apa, hanya menyusun saja. Sebab dalam Quran, dalam hadis tu macam-macam perkara ada. Quran kalau tuan-tuan pernah baca kan, ayat tentang nikah, tentang talak, bersepah-sepah dalam Quran kan. Dalam surah Nisa ada, surah Talak ada, surah macam-macam surah ada. So ulama-ulama ni lah yang keluarkan semua, kumpul-kumpulkan, asing-asingkan, segregatekan semua ayat Quran yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan solat, berkaitan dengan zakat. Hadis-hadis disusun-susun, hadis yang berkaitan dengan solat, dengan zakat, dengan munakahat. Ini kerja-kerja ulama lah.
Ada yang menyusun, kemudian ulama-ulama yang istinbat hukum, okey, dia dah dapat semua ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, maka di situ dia kaji pula macam mana nak memahami ayat tu, macam mana nak memahami hadis itu. Akhirnya muncullah semua ilmu ni. Memang bid'ah semua. Tapi bid'ah hasanah, bahkan ada yang wajibah. Faham? Buku sebelah dah. Sikit lagi. Wa kana awwalu man allafa fi hadzal ilmi huwa imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Adapun orang yang pertama yang menyusun atau menulis ilmu ini ialah imam kita, imam saya dan imam tuan-tuan kot. Harap-harapnya lah semuanya mazhab Syafi'i sini. Iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Iz dawwana kitabahu Ar-Risalah, kerana beliau telah mengarang kitabnya yang dinamakan sebagai Ar-Risalah. Allati tu'tabaru, yang mana dianggap awwalu kitabin fi usulil fiqhi duwina fil Islam. Allati tu'tabaru, yang mana dianggap awwalul kitab yang paling awal, yang paling pertama sekali, fi usulil fiqhi, di dalam ilmu usul fiqh, duwina fil Islam, yang dikarang di dalam Islam. Kitab yang pertama yang dikarang di dalam syariat Islam lah. Di sini bukan bermakna ulama-ulama yang sebelum ni tidak ada usul fiqh. Nanti saya terang, saya baca satu lagi insya-Allah. Baca satu perenggan lagi dah pukul 11 dah ni. Summa tataba'a al-ulama'u ba'da Syafi'i, kemudian ulama-ulama setelah zaman Imam Syafi'i mereka tataba'a, mengikuti fi jami'il mazahib, dalam pada kesemua mazhab-mazhab, fakatabu fi hadzal fan al-azim, mereka mula menulis usul fiqh dalam bidang yang fan azim ni, maksudnya bidang yang besar ni, maksudnya bidang yang agung ni, iaitu ilmu usul fiqh lah. Tatabu' maksudnya mengikuti langkah Imam Syafi'i. Wa mazalu yaktubuna wa yuharriruna, dan tidak henti-hentinya, maknanya berterusanlah mereka menulis dan mentahrirkan. Kullun minhum ala tariqatihi, dan setiap mereka itu dengan cara masing-masing. Ila an wasala hadzal fan, sehinggalah sampai bidang ini ila zirwatihi, kepada kemuncaknya, allati naraha al-yaum, yang mana kita lihat pada hari ini, fi kutubihi, di dalam kitab-kitabnya. Jadi Imam Syafi'i orang yang pertama sekali yang menuangkan pemikiran usul fiqh itu di atas kertas lah maksudnya. Sebelum dia Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Basri, Said Musayyib, Sya'bi, Sufyan Thauri, Lais bin Sa'ad, Imam Auza'i, semua mujtahid itu ada usul fiqh. Tak mungkin mereka keluarkan hukum tanpa ada ilmu usul fiqh, itu mustahil lah. Cuma mereka tak mengarangnya. Mereka tidak mengarang kaedah, mereka istinbat hukum tu daripada dalil, mereka tak mengarang dalam kitab. Mereka hanya karang kitab-kitab hasil daripada istinbat mereka. Hukum dia begini, hukum dia begini. Macam mana cara dia istinbat itu ada dalam kepala otak dia je lah. Maknanya dia tak dikarang. Imam Syafi'i orang yang pertama yang mengarang kitab macam mana nak mengistinbatkan hukum daripada Quran hadis. Kisah dia pun panjang juga lah. Ringkasnya, ketika Imam Syafi'i sampai di Baghdad, setelah dia berdebat dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah tu kan, sampai akhirnya sampai subuh lah ceritanya, dia menang dalam debat. Jadi sebelum tu muhaddisin di Iraq, di Baghdad tu memang bila berhadapan dengan Madrasatul Ra'yi ni ataupun mazhab Hanafi ni, mereka tak boleh berhujah, tak reti nak berhujah. Banyak hafal hadis ratus ribu, tapi nak berhujah tak reti, istinbat tak reti. Tapi mazhab Hanafi ni dia hebat dalam pemikiran, dalam kias. Mereka boleh mengistinbat hukum daripada hadis. Kalau tak boleh pun mereka akan kias. Tapi setelah kedatangan Imam Syafi'i, berubah keadaan Baghdad. Akhirnya semua muhaddisin tertumpu kepada Imam Syafi'i, kerana Imam Syafi'i berjaya dalam perdebatan dia dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya semua muhaddisin bertanyalah kepada Imam Syafi'i macam mana kan. Maka akhirnya dia tulis surah. Ada seorang ulama hadis, iaitu Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis. Dia menulis surat kepada Imam Syafi'i, tanya macam mana cara nak istinbat hukum daripada hadis dan Quran. Imam Syafi'i tulis jawapan,
Akhirnya surat balasan dia itu kepada Imam Abdul Rahman Al-Mahdi itulah dinamakan Ar-Risalah. Itu yang ditulis di Baghdad. Nanti kemudian dia hijrah ke Mesir. Akhir-akhir umurnya dia hijrah ke Mesir, dia tulis lagi kitab Ar-Risalah Al-Jadid. Mana usul fiqh dari mazhab dia yang mana ketika itu mazhab dia semakin matang lah, atau kita panggil qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Dia mengarang kitab Ar-Risalah yang kedua. Di situ Ar-Risalah yang ada sekarang itulah Ar-Risalah yang ditulis di Mesir. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti ada perincian sikit tentang pembahagian dua tariqah di dalam penulisan usul fiqh, iaitu tariqah mutakallimin dan tariqah fuqaha. Itu nanti kita sambung malam besok insya-Allah pada waktu yang sama. So jangan ke mana-mana. Mudah-mudahan istiqamah. Biasanya masa saya buat penyampaian warakat tu, awal-awalnya 80 orang, 100 orang. Last kali tinggal berapa orang dia. Maknanya Allah Ta'ala ni dipilih orang. Ada orang semangat dia awal je, lepas tu lama-lama kendur semangat dia. Tak best lah, ustaz ni tak handsome pun. Saya jadi tak tahulah apa sebab tu. Itu benda tu makruf, maklum mana-mana pun. Kalau masuk madrasah tu kelas 1, 2, 3 kelas. 2-3 kelas 1 sampai kelas terakhir tinggal berapa orang je. Itu standard lah. Allah Ta'ala ni dia pilih. So bukan saya nak cakap apalah. Kalau kekurangan itu daripada saya, mohon maaf banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak lah. Saya tak mampu nak bagi nak bagi penerangan yang terbaik, ataupun seperti mana yang tuan-tuan harapkan tu, saya tak mampu. Apa yang saya cakap di sini macam ni lah. Nanti akan ada lagi, akan datang insya-Allah. Teruskan. Kalau mungkin tak dapat tengok kau live, mungkin dia tengok kemudian rakaman, mungkin wallahu taala alam lah. Sebab selalunya tengok penuh je kat atas ni kan. Orang biji mata sampai berapa orang ni, 50-60 orang ni. Cuma bila dah masuk tengah dah silang separuh dah. Sampai ujung tinggal berapa gerak je. Terpulanglah kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah Taala yang bagi taufik untuk kita kekal. Sebab mungkin kalau yang dah biasa dengan saya, dah kenal apa ni, dah biasa ikut pengajian saya dalam grup saya sendiri, ataupun dalam kuliah-kuliah saya, ataupun dalam pengajian warakat dulu, dia fahamlah cara saya. Yang baru-baru ni, inilah saya. Cara saya macam ni lah. So, macam mana, ada soalan? Ada yang nak tanya? Yang tadi nak bertanya soalan tadi, ada yang nak tanya soalan? Cerita tak habis lagi ni, baru cerita baru start ni. Cerita baru start. Jangan tanya ending dia. Cerita baru start ni, jangan tanya hero menang kalah. Kitab apa lepas Khulasah Maulana tu dia. Chaudhry ni memang semangat ni, Josh ni. Tengok macam mana, insya-Allah. Tengok dulu macam mana. Saya ikut katanya nak bayar kawaid. Musannaf ni masih hidup? Ya, masih hidup Kak Asma. Masih hidup lagi. Ada di dalam YouTube. Dia sini ada kitab dia syarah dalam bahasa Arab lah. InsyaAllah lepas ni katanya Ustaz Afi nak buat kawaid fiqhiyah. Sedap juga tu. Kawaid fiqhiyah. Basic. Belajar paling basic sekali kawaid fiqhiyah. Ini kan usul. Kita ada satu lagi qawaid fiqhiyah. Mungkin lepas ni qawaid fiqhiyah. So kita bagi yang basic-basic je. Nanti kalau siapa yang nak takhasus tu, ikut grup saya lah, free je. Ada soalan? Nanti esok kita sambung muka surat 10. Ada soalan? Satu lagi kemungkinan lah, macam itu kan saya tanya-tanya tapi tak keluar. Rupanya adalah apa ni, masalah internet ke apa, tak pastilah. Lepas saya dah tutup, dah close, lepas tu bila saya baca balik baru nampak soalan-soalan. Adakah wujud usul fiqh dalam manhaj muhaddisin secara mustaqillah? Manhaj muhaddisin secara mustaqil, dia kalau kita tengok muhaddisin ni,
Nombor WhatsApp. Jap. Nama grup. Kuliah Maulana Ihsan. Manhaj muhaddisin yang mustaqil. Macam soalan dia, adakah wujud usul fiqh dalam manhaj muhaddisin secara mustaqillah? Saya rasa tak ada kot. Pasal apa? Muhaddisin ini, kalau kita sebut muhaddisin, dia lebih kepada ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian ilmu periwayatan hadis, ilmu rijal, dia lebih ke arah tu lah. Kalau usul fiqh ni, dia manhaj dua je. Manhaj mutakallimin, manhaj fuqaha. Saya tak pernah jumpa lagi lah ada manhaj muhaddisin. Yang ada dua je. Satu manhaj mutakallimin, satu manhaj fuqaha. Besok nanti adalah penerangan tentang manhaj mutakallimin tu macam mana, manhaj fuqaha tu macam mana besok. Kalau manhaj muhaddisin, saya tak pasti. Kecuali kalau ulama' itu, dia ulama' usul, ulama' usuli, tapi dia dalam masa yang sama dia muhaddisin dan dia mengarang kitab mustalah hadis. Itu mungkin. Itu mungkin. Boleh saya katalah, kalau contohnya baca kitab Imam Zarkashi, An-Nukat ala Ibn Salah. Nukat Zarkashi ala Ibn Salah, itu ada unsur-unsur ilmu usul fiqh, tapi dalam pembahasan muhaddisin. Kitab Ibn Salah ni kitab mustalah hadis. Dan Imam Zarkashi, ramailah Imam Zarkashi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Buqai, Imam Iraqi ada buat nukat. Dia panggil nukat ala Ibn Salah. Jadi saya pernah mengaji kitab Muqaddimah Ibn Salah dengan baca kitab Nukat Zarkashi. Di situ asalnya maknanya pembahasan tentang ilmu mustalah hadis, tetapi kerana Imam Zarkashi ni usuli, jadi uslub-uslub dia bila dia bahas tentang ilmu mustalah hadis tu, dia mesti ada masuk sikit bab-bab usul. Mungkin itulah kot. Sebab selalunya dua je, manhaj mutakallimin dan manhaj fuqaha. Kalau manhaj muhaddisin dalam bab usul ni tak pasti, mustaqil, tak ada. Cuba try lah Ibnu Qudamah punya kitab Raudatun Nazir. Ada Imam Ibnu Qudamah, dia ada kitab usul fiqh Raudatun Nazir, ataupun Imam Ibn Taymiyah punya kitab Musawwadah. Itu mazhab Hambali lah. Atau boleh saya kata mungkinlah kitab-kitab mazhab Hambali itu. Macam contohnya Raudatun Nazir Imam Ibnu Qudamah. Kemudian Al-Musawwadah ya Ibn Taymiyah, dia ada gabungan tiga. Datuk dia Majduddin Ibn Taymiyah dengan Ibn Taymiyah sendiri dalam Al-Musawwadah usul fiqh untuk Hambali. Sebab mazhab Hambali ni dia memang ke arah tu lah, mana fiqh dia tu lebih kepada hadis. Banyak daripada fiqh tu diambil zahir hadis. Mungkin sebenarnya saya tak khatam lah. Saya ada kitab dia, cuma saya belik-belik. Saya selalu kitab, saya baca mukadimah, baca fahris, baca apa yang menarik. Saya tak khatam semua kitab, matilah nak khatam semua. Cuba try baca Raudatun Nazir Ibnu Qudamah dengan Musawwadah. Dia Alutamiyah, maksudnya daripada Majduddin Ibn Taymiyah sampailah kepada Ibn Taymiyah Al-Harrani itu, dia gabung tiga pengarang Al-Musawwadah, satu jilid. Ada juga lagi satu Kawkabul Munir tu 4 jilid. Itu panjang tu. Boleh try baca tengok. Maka kita kata lebih mirip ke arah manhaj muhaddisin lah. Nak kata mustaqil tu tak pasti ya. Kena buat pengkajian lah. Nama grup saya Kuliah Maulana Ihsan Abu Bakar. Tu ada yang dah bagi dah tu. Apa hubungan qawaid fiqhiyah dan usul fiqh? Okey. Mana dahulu perlu belajar ilmu mantik atau ilmu usul fiqh? Mana dahulu? Serentak pun boleh. Serentak pun okey. Sebab dalam usul fiqh ada mantik. Dalam usul fiqh ada mantik. Belajar mantik dulu pun okey. Serentak pun okey. Okey, dia tanya tadi hubungan qawaid dengan usul. Okey, usul fiqh ni usul. Sekejap, abang sikit lagi. Usul fiqh ni, kalau tariqah mutakallimin, mereka mengkaji Quran dan hadis keluarkan usul.
keluarkan usul. Bagaimana nak memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana nak keluarkan hukum daripada usul tersebut. Kemudian qawaid fiqhiyah ini ialah sebenarnya dia diambil daripada furu' itu sendiri. Faham? So kalau sudah ada semua hasil-hasil fiqh itu, maka didapati ada persamaan-persamaan di antara hukum furu' itu, maka dikeluarkan dari situ kaedah supaya mudah nanti semua hukum yang sama yang masuk di bawah kaedah itu boleh diingat dengan mudah. So maknanya boleh saya kata usul fiqh itu dia sumber asal. Kalau untuk menghasilkan furu' lah, untuk menghasilkan hukum furu'. Tapi kalau qawaid ini, dia mengkaji furu' itu dan mendapati ada persamaan antara hukum-hukum furu', lalu dibuat satu kaedah supaya furu' itu boleh masuk di bawah kaedah tersebut. Jadi seolah-olah qawaid ini lebih kepada tariqah fuqaha lah. Manhaj dia seolah-olah lebih kepada tariqah fuqaha, mengeluarkan qawaid daripada furu'. Sebab dalam susunan syariat, ilmu syariat fiqh ini, mula-mula sekali usul fiqh. Lepas tu daripada usul fiqh itulah lahirnya furu' fiqh. Fiqh itu sendirilah. Kemudian daripada situ dikeluarkan qawaid fiqh. Kemudian yang keempat, satu lagi yang baru dipanggil dawabit fiqh. Sebab apa? Ketika mengeluarkan qawaid fiqh daripada furu', mengkategorikan, mengambil macam seolah satu perkumpulan lah di dalam membahas mengumpulkan semua furu'-furu' yang sama di bawah satu kaedah, maka di situ ada kadang-kadang furu' yang tak dapat masuk. Maksudnya ada pengecualian. Ada pengecualian macam tak apa nak kena. So supaya benda tu lebih tepat, oleh kerana furu' ini boleh masuk di bawah kaedah ni ataupun tidak, maka ulama buat dawabit fiqhiyah. Maksudnya ukuran-ukuran yang menunjukkan boleh tak hukum furu' ni masuk di bawah kaedah ni, dia ada dawabit dia ada ukuran dia. Keluar satu lagi ilmu dawabit fiqhiyah. Dan kemudian ada lagi lah satu maqasid syar'iyah lah. Untuk maknanya dia boleh berubah-ubah, hukum tu boleh jadi berubah-ubah disebabkan maqasid syar'iyah. Panjang sebenarnya kalau nak jadi faqih ni, usul fiqh, qawaid fiqh, dawabit fiqh, maqasid syar'iyah. Walaupun kadang-kadang maqasid syariah dibahas dalam usul fiqh juga, tapi ada yang mengarang mustaqil lah. 5 ni insya-Allah jadi faqih. Saya bukan faqih, saya mutakallimin. Saya fokus akidah sebenarnya. Fiqh sikit-sikit lah, boleh lah sikit-sikit. Mantik atau usul boleh. Ibnu Qudamah murid Abdul Qadir Jailani kah? Saya tak pasti. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tu yang mengarang kitab Mughni tu, dia muhakkik mazhab Hambali lah. Dia muhakkik mazhab Hambali, mujtahid tarjih dalam mazhab Hambali. Kitab dia Al-Kafi, Mughni yang besar tu, itu memang dia kira macam Imam Nawawi lah dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kan muhakkik, mujtahid tarjih. Jadi Ibnu Qudamah ni dia lah tak silap saya meninggal 600 lebih lah. Itu tak pasti dia ni anak murid Kalau dia itu saya tak fokus sangat terhadap. Nanti saya cek tengok adakah dia murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti saya cek tengok. Memang Hambali dulu Hambali. Abdul Qadir Jailani Hambali, Ibnu Qudamah memang Hambali. Cuma sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani ni dia punya tarikh dia tu orang khilaf, ulama khilaf. Kurun ke berapa dia hidup tu ada khilaf. Ibnu Qudamah 600 lebih dia meninggal. Kitab dia Al-Mughni yang masyhur tu besar, kita dia macam majmuk Imam Nawawi. Cukup. Sambung besok 11 lebih dah. Wallahu taala alam. Setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya minta ampun kepada Allah, minta maaf dari semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.